Baik, Alhamdulillah Auda kembali bersama kami dan sekarang kita bersama dalam segmen Museumku Warisanku, pemeliharaan kita bawakan untuk hari ini dan bersama dengan tetamu kita iaitu Yang Mulia Puan Dayangku Amal Hazikah binti Pengiran Haji Abdul Mubin merupakan kurator pemeliharaan Jabatan Museum. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sihat ya Dayangku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Dayangku datang ke Rompai Pagi. Sama-sama. Baik, segmen kita pada hari ini dengan tajuk yang kita bawakan pemeliharaan. Jadi mungkin Dayangku boleh menerangkan sedikit sebanyak mengenai dengan bahagian pemeliharaan dan pembaikan di bawah Jabatan Museum. Menjentuh ataupun menjangkau mengenai perkataan pemeliharaan ini ianya boleh membawa maksud kepada tentang penjagaan terhadap sesuatu ataupun mengelakkan bahan itu daripada kerosakan ataupun binasa. Boleh juga pupus. Pemeliharaan ini ada pelbagai aspek seperti pemeliharaan hidupan liar, pemeliharaan hidupan laut, pemeliharaan hutan semula jadi dan sebagainya. Tapi dari aspek kemuziuman, ianya lebih menjurus kepada pemeliharaan bahan warisan budaya. Bangunan pemeliharaan kami ditubuhkan pada tahun 1983, ianya terletak di Kampung Belambaian, Kota Batu. Bahagian pemeliharaan kami ini juga mempunyai 5 unit semuanya ataupun 5 makmal dengan bidang tugas masing-masing. Untuk memberi lagi peranan yang tugas masing-masing itu memberi tanggungjawab yang baguslah. Unit yang saya maksudkan ialah unit pemeliharaan kertas. Ini yang fokusnya hari ini ya. Unit pemeliharaan kertas ini lebih kepada kerja-kerja pemeliharaan yang berkaitan dengan kertas. Dan kemudiannya tetapi saya akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi sebentar lagi. Unit kedua ialah unit penjilidan, iaitu unit yang bertanggungjawab dalam memelihara kerja-kerja penjilidan bahan-bahan koleksi seperti bahan-bahan koleksi kertas daripada bahagian perolehan dan bahagian kejadian dan bahagian seterusnya lah. Dan kemudian penjilidan ini juga kerja-kerja berkaitan membuat kotak dan file-file seperti folder apa jua. Yang ketiga ialah unit organik. Unit ini bertanggungjawab dalam melaksanakan kerja-kerja pemeliharaan bahan-bahan tekstil seperti anyaman, fabrik dan kayu. Unit keempat ialah unit inorganik, iaitu mengendalikan dan memelihara bahan-bahan seperti logam, duit, besi ataupun duit shilling atau sama seramik-seramik daripada hasil penggalian bahagian arkeologi. Unit terakhir ialah unit saintifik. Unit saintifik ini yang bertanggungjawab dalam kerja-kerja kajian dan penyelidikan terhadap bahan pemeliharaan dan bahan-bahan warisan budaya. Secara asas sebenarnya kerja-kerja pemeliharaan ini dilaksanakan kebanyakannya di dalam makmal. Tapi terdapat juga di luar makmal, sama ada setempat ataupun on-site, di dewan-dewan pameran, di museum-museum, di galeri-galeri. Di sana kami memeriksa bahan-bahan tersebut, melihat kondisinya sama ada yang memerlukan dibaik pulih untuk dihantar ke makmal, dan kami juga meneliti suhu dan kelembapan di sana sama ada sesuai ataupun tidak. Ini semua ini untuk penjagaan yang lebih optimal kepada bahan warisan tersebut. Kerana misi kami bahagian pemeliharaan adalah untuk menjaga, memelihara dan mengekalkan keutuhan dan keaslian bahan warisan budaya di bawah kawalan dan tanggungjawab Jabatan Museum Budaya lah. Berat juga ya bila kita dengar dia akan tanggungjawab dan juga peranan yang perlu dipikul ya. Saya panggil Puan ya, boleh ya. Boleh. Baik, Puan, apa yang dapat kita kongsikan mengenai dengan garis pandu penerimaan bahan yang diamalkan di bahagian pemeliharaan? Mungkin dapat dijelaskan secara rincinya, silakan. Boleh. Terima kasih kerana soalan tersebut. Ya. Garis panduan penerimaan bahan yang diamalkan di bahagian pemeliharaan ialah satu proses penerimaan bahan, itu di mana pelbagai bahan-bahan didapati ataupun diperolehi daripada bahagian-bahagian lain di bawah Jabatan Museum, seperti bahan-bahan kertas daripada bahagian perpustakaan dan bahagian Arkib Negara Darussalam. Kemudian fabrik dan tekstil diperolehi daripada bahagian etnografi dan perolehan, dan peninggalan-peninggalan seramik daripada hasil penggalian daripada bahagian arkeologi. Penerimaan bahan ini dilaksanakan oleh unit saintifik. Unit saintifik inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting kerana semua proses pemeliharaan bermula dengan unit saintifik. Unit inilah yang menerima bahan
unit ini juga yang tempat mengembalikan bahan. Selepas proses penerimaan bahan itu, prosedur seterusnya adalah dokumentasi. Selepas menerima bahan, hendaklah dicatat ke dalam condition report ataupun kondisi laporan, namanya, bahannya, jenisnya, tujuan dipelihara, apa kerosakannya dan huraian fizikal tentang bahan tersebut. Kemudian bahan akan diperiksa. Di sini amat penting kerana bahan-bahan akan diteliti sama ada apa kerosakannya dan permasalahannya. Jika bahan-bahan tersebut mempunyai kesan gigitan serangga, maka ianya akan dialihkan ataupun diasingkan terlebih dahulu sebelum dihantar ke unit-unit berkenaan. Bahan itu akan dirawat menggunakan kaedah pembukuan ataupun freezing method, di mana bahan itu akan dibalut dengan acid free paper dan dimasukkan ke dalam plastik sealer. Ini untuk memastikan supaya tiada serangga itu jatuh daripada bahan tersebut, daripada yang merebaklah. Bahan ini mesti dimasukkan dalam freezer selama 2 minggu dan tidak boleh dibuka untuk mengekalkan suhu tersebut dan untuk memastikan berjaya menghapus serangga tersebut. Dan kemudiannya baru melaksanakan proses pemeliharaan. Ini di mana bahan-bahan akan diserahkan dari unit saintifik, akan diserahkan ke unit-unit berkaitan seperti bahan logam ke unit inorganik, bahan-bahan kertas ke unit pemeliharaan kertas dan bahan-bahan arkeologi ke unit-unit yang berkenaan untuk dibaik pulih dan dipelihara. Dan prosedur terakhir adalah mengembalikan bahan. Setelah selesai semua pemeliharaan bahan tersebut akan dikembalikan semula ke unit saintifik untuk pemeriksaan terakhir. Dan unit saintifik inilah akan kemudiannya menghubungi bahagian-bahagian yang lain untuk mengambil balik semula bahan mereka di bangunan kami. Jadi mungkin Puan boleh menerangkan sedikit penerangan mengenai unit pemeliharaan kertas dan apakah antara bahan-bahan yang dipelihara oleh unit pemeliharaan ini. Terima kasih. Unit pemeliharaan kertas ini adalah salah satu daripada 5 unit yang terdapat di bahagian pemeliharaan. Ianya bertanggungjawab dalam melaksanakan kerja-kerja pemeliharaan bahan-bahan kertas di dalam makmal. Bahan yang dipelihara ialah bahan daripada koleksi muzium dan yang berkeadaan rosak yang perlu dibaik pulih untuk mengekalkan kualiti bahan tersebut. Bahan-bahan yang diterima oleh unit pemeliharaan kertas adalah seperti bahan koleksi manuskrip, Al-Quran, dokumen, buku-buku seperti majalah dan nadir, dan semua bahan-bahan ini diperolehi daripada bahagian-bahagian lain di bawah Jabatan Muzium seperti Arkib Negara Brunei Darussalam dan bahagian perpustakaan. Itu dia. Dan kita ingin mengetahui juga Puan, tanpa melengahkan waktu, akan apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kerosakan ke atas bahan-bahan kertas yang diingin juga kita ketahui tu. Mungkin dapat dijelaskan sebagai satu penambahan ilmu lah. Dapat. Faktor-faktor yang boleh merosakkan bahan kertas ini ada 5 semuanya. Yang pertama ialah kelembapan udara. Kelembapan udara ni pentingnya dalam menjaga bahan-bahan. Mesti ada satu kelembapan yang sesuai di tempat penyimpanan bahan koleksi tersebut. Kerana kelembapan udara yang keterlaluan boleh menyebabkan kulat ataupun mold, menjadikan ia hidup dan membiak. Ini akan merosakkan bahan, menjadikan bahan itu ataupun lembaran kertas itu menjadi lembut, rapuh dan koyak. Yang kedua ialah bencana alam. Bencana alam ini yang saya masukkan boleh juga tanah susur, banjir, hujan ataupun kebakaran. Ini akan merosakkan bahan juga seperti kehilangan lembarannya dan bahan akan menjadi hancur akibat kebakaran. Faktor ketiga, pendedahan cahaya. Pendedahan cahaya yang berlebihan ataupun direct sunlight boleh menyebabkan kertas itu menjadi kering ataupun berubah warna menjadi pudar dalam jangka masa yang berpanjangan. Faktor keempat ialah serangga perosak seperti yang saya bincangkan sebelum ini. Serangga perosak ini, kerosakan bahan ini didapati daripada gigitan serangga. Serangga-serangga seperti anai-anai, gegat, lipas dan kutu buku menjadikan bahan-bahan tersebut berlubang-lubang, berkoyak, carik di sekeliling kertasnya dan
terakhir sekali, faktor kelima ialah kecuaian manusia, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kecuaian yang sering kali dilakukan ialah menggunakan gam pelekat selotip untuk menutup lubang-lubang dan kesan koyakan. Dan juga manakala tempat penyimpanan yang tidak sesuai, tidak teratur dan sempit juga boleh merosakkan bahan. Ya. Tadi pengutakan ada di antaranya kelembapan udara, bencana alam, pendedahan cahaya serangga perosak dan juga kecuaian manusia. Jadi apakah antara peralatan khusus dalam tugasan pemeliharaan dan juga pembaikan kertas ini? Antara alat-alat ataupun perkakas yang digunakan untuk pemeliharaan kertas ialah diesel water. Diesel water ini adalah air yang diproses menggunakan mesin khas untuk menghasilkan air suling yang digunakan untuk mengoyakkan Japanese tissue ketika proses penambalan, yang digunakan juga untuk memasak ataupun membuat gam pelekat CMC dan juga untuk membuka tambalan kertas yang terdapat pada bahan. Kemudiannya yang kita dapat lihat di sini ialah Japanese tissue. Japanese tissue ini ialah sejenis tisu yang diperbuat daripada sayuran fiber yang digunakan untuk ketika proses penambalan untuk menambal lubang-lubang dan kesan koyakan yang ada pada bahan. Kemudiannya lens tissue. Lens tissue diperbuat daripada linen fabrik tanaman yang digunakan untuk melapis bahan di depan dan di belakang bahan muka surat. Ini lens tissue. Lens tissue. Agak lembut sikit ya. Lembut sikit daripada Japanese tissue. Ini untuk menambal, ini untuk melapis bahan. Yang satu tadi itu daripada Japanese tissue itu untuk menambal lubang-lubang. Ini untuk melapisnya. Dan satu lagi di sini ada, itu ialah blotting paper, ianya sejenis kertas khusus untuk menyerap air yang digunakan untuk ketika proses pengeringan. Dan kemudiannya ini di atas meja sini ada satu botol kecil draft clean powder. Draft cleaning powder ni ianya sejenis serbuk pemadam ataupun getah pemadam halus yang digunakan untuk membersihkan kotoran dan habuk yang terdapat di atas muka surat bahan. Sebelahnya itu ialah satu botol kecil gam pelekat CMC ataupun lebih dikenali sebagai carboxymethyl cellulose gum. Ianya adalah sejenis gam yang diperbuat daripada serbuk kanji dan dimasak dengan campuran distilled water. Ini digunakan untuk menambal lens tissue itu sama Japanese tissue itu ke atas bahan. So digunakan dengan ini. Dan terakhir sekali sini ialah bone folder. Bone folder ni ialah alat yang diperbuat daripada tulang kaki seekor rusa. Tulang kaki seekor rusa. Boleh juga diperbuat daripada yang seekor lembu, tapi yang di sini yang saya bawa adalah seekor rusa. Tulang kaki. Ianya digunakan untuk melipat kertas dengan lebih teratur dan meratakan Japanese tissue supaya lebih melekat kepada bahan dan juga meratakan excess gum yang terdapat di atas permukaan bahan. Itulah sebahagian daripada peralatan yang macam-macam inilah. Dia explain dengan macam-macam inilah. Itu sebenarnya. Dan kita ni akan menyaksikan satu video ya. Bagaimana kalau kita ni saksikan video ini? Kerja-kerja pemeliharaan di unit pemeliharaan kertas dikendalikan oleh 3 orang kaki tangan. Unit pemeliharaan kertas berperanan dalam membuat kerja-kerja pemeliharaan bahan-bahan yang diperbuat daripada kertas seperti Al-Quran lama, manuskrip, surat khabar, majalah dan sebagainya yang diperbuat daripada kertas. Antara peralatan dan bahan yang sering digunakan untuk membuat kerja pemeliharaan kertas ialah seperti lens tissue, Japanese tissue, blotting paper, meme, draft clean powder, iris pelbagai saiz, benang, jarum pelbagai saiz dan sebagainya. Manakala antara jenis-jenis bahan kimia yang sering digunakan pula ialah seperti deacidification mist, gum carbon tetrafluoride, diesel water dan sebagainya. Kerja-kerja pemeliharaan di unit pemeliharaan kertas dimulakan dengan mendokumentasi bahan dengan menggunakan borang conservation record bagi mencatat semua keterangan dan keadaan bahan.
Bahan yang sudah diteliti akan digambar untuk memperlihatkan keadaan bahan sebelum dan selepas dilakukan pemeliharaan dan bagi rujukan akan datang. Setelah selesai melakukan dokumentasi, bahan kertas akan dicatat nombor pada setiap helaian kertas dengan menggunakan pensel. Proses pemeliharaan kertas boleh dilakukan dengan dua kaedah berlainan, iaitu bergantung kepada kerosakan bahan dan tergantung pada material asal iaitu original yang digunakan pada bahan. Dua kaedah tersebut ialah melalui kaedah pemeliharaan basah iaitu sandwich dan kaedah pemeliharaan kering iaitu window. Kemudian dilakukan kerja membuka jahitan dan menanggal segala tampalan kertas ataupun gam plastik yang terdapat pada kertas dengan menggunakan karbon tetrachloride. Seterusnya, proses pemeliharaan diteruskan dengan membersihkan segala kotoran pada permukaan kertas dengan memadam menggunakan draft clean powder. Setelah permukaan kertas bersih, bahan kertas berkenaan akan disembur dengan menggunakan deacidification mist iaitu WITO untuk menstabilkan kandungan asid di dalam bahan dan kemudian dikeringkan selama 1 hari dengan menggunakan blotting paper dan remen. Setelah bahan benar-benar kering, proses pemeliharaan dilakukan lagi dengan menambal segala kerosakan seperti koyak dan berlubang. Proses penambalan ini dilakukan dengan menggunakan Japanese tissue dan gum carboxymethyl cellulose adhesive. Bagi bahan yang dipelihara melalui kaedah basah, akan dilakukan proses sandwich. Proses ini dilakukan dengan menggunakan lens tissue dan gum. Kemudian bahan kertas akan dikeringkan selama 1 minggu dengan beralaskan remen dan blotting paper. Alas hendaklah diganti setiap hari. Proses akhir bagi pemeliharaan kertas ialah menyusun semula semua kertas-kertas mengikut susunan nombor dan kemudian bahan kertas tersebut akan dijahit. Setelah selesai proses menjahit, bahan kertas berkenaan akan dibuatkan kulit cover untuk dijadikan buku. Kemudian bahan akan dikemaskan dengan membungkus menggunakan kertas bebas asid atau acid-free paper dan disimpan di dalam kotak atau kontainer.
Ya, demikian tadi ya. Kita menyaksikan kaedah-kaedah pemeliharaan yang digunakan untuk memelihara bahan kertas. Dan kenapa penjagaan ataupun pemeliharaan bahan-bahan koleksi kertas ini penting dan juga bagaimana pihak jabatan memberikan ilmu pemeliharaan ini kepada orang ramai. Silakan Pak. Terima kasih kerana soalan tersebut. Bahan koleksi kertas seperti manuskrip adalah penting untuk dipelihara untuk penyimpanan yang baik secara berterusan. Pemeliharaan yang berterusan boleh menyelamatkan bahan yang bernilai menjadi warisan tamadun bangsa. Lagipun kerja-kerja pemeliharaan ini dilaksanakan demi memelihara dan menjaga bahan warisan budaya yang kemudiannya akan dijadikan bahan pameran dan juga kajian serta rujukan untuk generasi akan datang. Bagi memberi ilmu mengenai pemeliharaan ini ataupun memberikan ilmu pemeliharaan, kami ada mengadakan jeraiwara ke 44 daerah, ke sekolah-sekolah rendah dan menengah. Kemudian lawatan dari institusi-institusi dan pelajar ke bahagian pemeliharaan kami. Kami juga ada penempatan kerja penuntut di bangunan pemeliharaan. Selain itu juga kami ada mengadakan bengkel-bengkel seperti bengkel asas pemeliharaan manuskrip yang telah kami adakan pada tahun lepas dan akan diadakan lagi pada tahun ini, insya-Allah pada bulan Oktober. Ianya mengandungi seperti menjurus kepada taklimat dan menunjuk ajar tata cara memelihara bahan kertas. Ya, itu dia penerangan mengenai dengan segmen yang kita bawakan pada hari ini, Muzium Kewarisanku, mengenai dengan pemeliharaan. Semoga bertambah lagi ilmu pengetahuan kita. Jangan tahu untuk melawat saja, ataupun akta ni tahu proses untuk menjadikannya ya, untuk dijadikan sebagai satu khazanah ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Puan Daengku Amal Hazikah binti Pengiran Haji Abdul Mobin, itu selaku Kurator Pemeliharaan Jabatan Muzium dengan informasi serta sedikit penambahan ilmu lagi yang dapat dikongsikan bersama. Ya. Jadi terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Tuan dan Puan. Demikian tadi ya, ada penonton satu segmen wawancara kita mengenai dengan Muzium Kewarisanku telah pun kita ikuti dan semoga ini dapat memberikan manfaat kepada kita bersama. Mungkin juga ada yang berminat untuk menjadi salah satu ahli kepada mereka. Siapa tahu kan dapat bertugas di sana nanti. Jadi memang tadi sempat juga kita bertanyakan sama ada pekerjaan itu orang tadi seronok ataupun indah. Katanya memang seronok pekerjaan berkenaan. Jadi indah stres lah sebenarnya. So apa kita ni akan mengkaji satu-satu benda ni bukan orang cuma-cuma mengkaji macam itu saja. Jadi banyak yang perlu kita ni ketahui dan juga banyak ilmu yang kita ni perolehi. Maklum sajalah yang dipelihara ni benda-benda yang datang yang wujud di orang berabad-abad lamanya. Jadi kita ni pelihara dan menjadikan ianya satu pameran dan selain daripada itu menjadi satu ilmu kepada kita dan juga akan orang tadi dimaklumkan dan juga diberikan kepada orang ramai. Ingatkan tadi Atul untuk menjadi bahan arkib ya. Manalah tahu untuk membuat galeri sendiri kan. Ya, siapa tahu ya, kan? siapa tahu. Jadi tudung, pakaian dan Atul yang pernah Atul peragakan lah ya cara berpakaian. Ya. Pemelihara dan sebagainya. Tapi adanya kita ni mempunyai idea tersebut, kenapa tidak ya? Kenapa tidak untuk dijadikan satu mini galeri ya untuk jadi kenangan. Ya. Baik, itu dia pengisian kita menerusi segmen Muziumku Warisanku. Nanti akan kita bawakan lagi segmen tersebut dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik lagi dan juga pendekatan-pendekatan serta pengisian ilmu yang lebih orang bermanfaat lah untuk kita ni simpan ya, untuk kita ni pelajari. Ya, satu kita bawakan nanti enak rasa sampai pagi akan kita bawakan selepas kita mengikuti siaran berita 9 pagi Auda. Jadi itu satu lagi pengisian yang menarik ya, tentu sekali menu akan kita bawakan nanti menerusi enak rasa sampai pagi. Kita berehat, kita ikuti berita 9 pagi.